وعلى آله وصحبه ومن والاه. Cuba cek soal dua ni. Jadi tak? Semua saya sebut lagi. Dah masuk ni. Ada tak ni? Bedang. Dawi. Mana radang? Buat radang. Ada radang. Dawa. Tengok, dah tak. Kita tak bisa kepau. Tak bisa kepau. Bang sebab sistemnya masih sebab Kita ni. masih ke dalam ni. Okey. Ada orang kata clear dah. Lepas tu kalau tak clear kita tengok lagi ya. Tengok cek Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Bagaimana soal okey dah? Bunyi bengau tak? Bengau jam. Soal jelas dah. Baik. Jadi kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya kita mana? Mana? Ada tanda tak? Ha? Cuba baca sikit. Cuba baca. Ha? Kuat sikit, tak dengar. Nanti budak. Mana? Mana? Baca
mesti separuh ekor. Mana sunat tasmiyah Okey, wa fil yadi yada'u asabi'al yusra siwal ibham ala dhuhuri asabi'il yumna siwal ibham wa yumirruha ila al-ku' thumma yadummu atraf asabi'ihi ila harfi al-dhira'i wa yumirruha ila al-mirfaq thumma yudiru batna kaffihi ila batni al-dhira' wa yumirruha وإبهامه مرفوعة فإذا بلغ الكوع مسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك ثم يخلل أصابعه ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sunat tayamum. Katanya sunat tayamum yang pertamanya adalah at-tasmiyah. Maksud at-tasmiyah adalah mengucap bismillah. Sekurang-kurangnya bismillah. Manakala yang paling afdalnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Kerana qiyas di atas wudu. Sebagaimana wudu sunat kita baca bismillah, begitu juga dalam tayamum sunat kita baca bismillah. Berkenaan dengan wudu, di sana ada hadis ketika mana air keluar melalui celah jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu bekas. Itu dipendekkan cerita dah. Maka kata Rasulullah, tawaddau bismillah, hendaklah kamu berwuduk dengan bismillah, dengan nama Allah. Maka sebab itulah kata ulama sunat kita baca bismillah. Sama juga dengan masalah tayamum. Bagi orang yang tinggal bacaan bismillah pada permulaan tayamum, disunatkan pada pertengahan tayamum dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirah ataupun bismillahi fi awwalihi wa akhirih, kerana dia kiaskan dengan orang yang tertinggal membaca bismillah pada permulaan makan. Baik. Lepas tu wa taqdimu yaminihi wa ala wajhihi, dia kena mendahulukan sebelah kanannya, sebelah kanan masalah tangan, wa ala wajhi, dan bahagian atas mukanya ambil daripada atas. Itu hak yang disunatkan. Baik, katanya wa fil yad, dan pada tangan. Asal di muka ni pada tangan pula. Ni benda yang disunatkan. Tetapi hak yang disunatkan di sini, kita kena ingat apa yang disebut di sini sebenarnya bukanlah mesti kita buat gini. Kita kemudian ni sunat. Maksud sunat ni macam mana kita buat gini. Dan sunat ni adalah mengikut apa yang diijtihad oleh Imam Syafi'i. Dia perkataan sunan, kalau benda yang diijtihad, boleh kita kata hak yang lebih tepat digalakkan. Digalakkan kita buat lagu ni. Perbahasannya panjang lah sebab dia buat lagu ni. Nanti kita akan cerita pada hari ni insya-Allah kalau ingat. Wa fil yad, dan pada tangan, cara dia adalah yada'u asabi'al yusra. Dia meletakkan jari-jari tangan kiri. Okey, kita ada tangan kanan, ada tangan kiri, kita ada jari-jari tangan kiri. Tapi kena ingat siwal ibham, selain daripada ibham. Ibham jari ibu. Kita ada ibham. Okey, letak jari-jari tangan kiri selain daripada ibu jari. Okey, mana tangan kiri? Ni tangan kiri. Ni jari tangan kiri selain daripada ibu jari. Letak ala zuhuri asabi'il yumna, di atas zuhur belakang. Asabi' jari-jari, al-yumna tangan kanan. Okey, kita ada jari tangan kanan, ada jari tangan kiri. Jari tangan kiri kita letak di atas belakang. Mana belakang? Ni zuhur, ni belakang. Ni bagi belakang. Ni dipanggil perut. Ni zuhur, hak ni butun. Hak ni zahrun, hak ni batnun. Okey, letak di belakang. Belakang jari-jari tangan kanan. Siwal ibham, selain daripada ibham. Ibham kita dah letak dah. Ni ibham. Ni dipanggil dia ibham. Okey, ibham dah. Okey, buat gini. Wa yumirruha ilal ku', dan dia melalukan. Yumirru, melalulah ia seorang, fa'il kembali kepada seorang, ha kembali kepada asabi' al-yusra,
Ilal kur' kepada kur'. Di sampai kepada kur'. Sampai kepada dia kur'. Allah Rabbi. Kita kena faham dulu makna kur'. Okey, kita dalam bahasa Arab, kita ada kur', kita ada bu', kita ada kursu'. Baik. Tengok dalam bahasa Arab kita ada kur', ni kur'. Ni tulang kur' ni nak panggil. Ni tulang kur'. Okey. Ni dipanggil kursu'. Manakala tulang ibu jari kaki. Cuba bagi tunjuk. Mana? Pada tepi tu bagi. Tu dipanggil bu'. Kita ada kur', kursu', bu'. Let tengok. Orang Arab, kalau orang tu bodoh, orang bodoh dikata dia, orang Arab kalau orang tu bodoh dikata ma ya'rifu qu'ahu min bu'ihi, ataupun ma ya'rifu qu'ahu min bu'ihi. Orang tu tak kenal tulang ku' dengan tulang bu'. Tak kenal tulang ku' dia daripada tulang bu' dia. Tu orang bodoh. Siapa kamu dia tu huwa ma ya'rifu qu'ahu min bu'i. Dia guna lagu tu. Kalau lebih bodoh lagi, dia tulang ku' ni di tangan, bu' di kaki. Lebih bodoh lagi adalah ma ya'rifu qu'ahu min kursu'i. Dia tidak tahu tulang ku' dia daripada tulang kursu'. Hak dekat pun tak tahu. Jadi dia panggil ku', hak ni dipanggil dia kursu'. Dia ku' ni adalah tulang yang daripada jari ibu, manakala kursu' tulang daripada jari kelingking. Okey, boleh faham? Jadi dia kata lagu mana? Jari tangan kiri diletakkan di atas belakang jari tangan kanan, kedua selain daripada ibham. Ibham dah cari. Lepas tu gerakkan sampai kepada kur'. Kur' ni di kur'. Sampai kepada kur'. Maksudnya, cakap kita mudah, sampai kepada pergelangan. Tapi sebenarnya kur' bukan makna pergelangan. Tu asal makna kur', bukan pergelangan. Asal makna kur'. Okey, sampai sini. Sampai sini, tengok sampai sini. Kena tunjuk gini. Bukan tromel ni. Thumma yadummu. Kemudian yadummu. Yadummu atraf asabi'i. Kemudian merapatkan. Dia bom mana mengumpul, merapatkan atraf, hujung-hujung asabi'i, jari-jarinya. Okey, merapatkan hujung jarinya. Okey, tadi kan dibuka gigi kan. Sampai sini, kan? Dia pun rapatkan. Mana hujung jari? Dia hujung jari ni. Rapatkan. Jelas? Sampai sini dia merapatkan hujung jari. Wa ibhamuhu, lepas tu mana? Merapatkan ujung jari ila harfi zira', kepada tepi. Harf tepi, zira' lengan. Ni zira'. Ni zira', ni lengan. Rapatkan tepi lengan. Rapatkan tepi lengan. Wa yumirruha, dan melalukan imrar. Imrar. Maksud dia imrar. Amirruha kama ja'at. Tu. Siapa ingat kataan ni? Ni masalah ayat sifat. Ayat sifat. Kan dia ada dua manhaj. Ada manhaj salaf, ada manhaj khalaf. Manhaj salaf, amirruha kama ja'at. Lalukan ayat tersebut sebagaimana datang, tanpa perlu takwilkan. Okey. Imrar. Melalukan, thumma, lepas tu yumirruha, dan melalulah ia seorang, kembali kepada asabi' al-yusra ila al-mirfaq, hingga kepada siku. Okey, lalukan. Lalu ni, pegang kita. Kita sampai ke siku. Nampak tak? Sampai ke siku. Sampai ke siku, thumma yudir. Adara yudiru, idara, pusing. Pusing. Memusing dah ia. Memusing. Batna kaffihi, akan perut kafnya. Mana? Ni kaf. Ni kaf. Ni perut dia. Batn, ni batn. Kena faham dua banyak perut kafnya. Okey. Dia pusing perut kaf. Perut tapak tangan. Ila batni zira', kepada perut zira'.
perut lengan. Mana perut lengan? Ni perut lengan. Kan saat ni ambil daripada belakang. Ni bagi zahru ad-dira'. Kalau ni bagi batn ad-dira'. Okey. Pusing, ambil gitu. Lepas tu wa yumirruha, dan melalulah dia seorang akan dia akan kafnya pun boleh masuk, kaf dia lah, kaf melalukan. Wa ibhamuhu marfu'ah, dan ibhamnya mubtada, marfu'atun khabar. Sedangkan cakap kita dia wa ibhamuhu marfu'ah dipanggil jumlah haliyah. Bahasa baru sekarang ni, sedangkan balik ibu jari dia marfu'ah masih lagi terangkat. Tak kena lagi ibu jari dia. Gini. Ambil gini. Ni. Ambil gini. Hari tak kena, dia tak kena. Sampai sini, kaci. Ha, tu. Kaci, tolak. Sampai ke lengan, pusing. Ni, pusing ni. Nampak tak? Sampai ke lengan, pusing. Pusing, biar perut ni kena pada perut ni. Okey, pusing. Hak ni masih lagi terangkat. Ni tak story, masih lagi terangkat. Ha. Fa idza balagha al-qur', apabila sampai ia akan qur', sampai sini mula. Masaha, menyapulah ia bi batni ibhamil yusra, dengan perut ibham al-yusra. Ni hak dekat saat ni. Ibu jari tangan kiri. Dia sapu dhahra ibhamil yumna, akan belakang ibu jari tangan kanan. Gitu. Payah kan? Okey, jelas kan? Gini. Tapak gini. Lepas tu tarik, pusing, satu pergi, sini. Gitulah. Dan kalau tak buat cara ni, boleh ke tak? Apa tak boleh, ya dah sunat ni kan? Ikut nak buat lagu mana pun payah sangat. Payah sangat. Boleh juga, tak ada masalah. Buat dia pun. Ataupun malah buat dengan tangan, cari dia kain je. Tepuk dengan kain sana, tak benar ke kain, balut kain, hari dia. Habis belaka. Okey, mudah je. Cuma hak ni hak yang disebut oleh Imam Muzani dalam kitab Mukhtasar Imam Muzani, yang mana Imam Muzani ambil daripada Imam Syafi'i. Beginilah cara hak yang paling comel, mengikut apa hak yang ataupun ikut pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Katanya thumma yamsahu al-yusra bil yumna kadhalik. Kemudian yamsahu, dia menyapu al-yusra, tangan kiri, bil yumna, dengan tangan kanan, kadhalika, seperti demikian. Itu sama-sama macam tadi lah. Tadi tangan kiri, kita sapu tangan kanan, kiri tangan kanan, kita sapu tangan kiri, sama kita. Thumma yukhallilu asabi'ah, kemudian dia menyelati jari jemarinya. Gini. Gini pun apa? Gini pun apa? Gini pun apa? Dalam masalah menyelati jari jemari, hukum dia wajib dan kadang-kadang sunat. Ada kala wajib, ada kala sunat. Bila wajib, ketika masa dia tepuk saat itu, dia telah merapatkan jari dia, sehingga kalau debu tidak masuk di celah jari, maka wajib dia menyelati. Okey, boleh faham? Untuk meratakan debu. Tapi kena ingat, meratakan debu bukan mesti ada debu belaka. Nakal bodoh tadi sebelum ni. Maksudnya biar kena. Tapi kalau dia masa tepuk saat itu, dia buka, maka ketika tu hanya sunat saja menyelati. Wa yamsahu ihdar rahataini bil ukhra, dan dia menyapu akan salah satu daripada dua rahah. Dua rahah. Ni dua rahah. Tapak tangannya bil ukhra dengan hak yang satu lagi. Sapu. Hak yang satu dengan hak yang satu lagi. Baik. Dan antara benda yang disunatkan lagi dalam tayamum adalah wa takhfiful ghubar, dan takhfif, asal mana takhfif, meringankan, tapi yang letak mana meringankan di sini. Menipiskan, menyedikitkan al-ghubar, debu. Jadi masa kita tepuk debu, baik, kita tepuk debu untuk kita sapu muka, sama ada kita tiup untuk mengurangkan debu. Okey, boleh faham kan? Ataupun kita letak lagu ni, dia pun sikit je dia. Tak apa dah. Dia bukan mesti kena penuh debu. Kalau mesti nak penuh debu, tak perlu tepuk-tepuk pakai ni tu. Tak debu dalam ni, buat macam gaya.
Dia bukan disyaratkan lagu tu. Masa kita sapu muka saat itu, tak nampak sikit pun debu. Tapi debu ada di tangan. Sikit ada lah, ada debu di tangan. Masa kita sapu muka, tak nampak sikit pun debu di muka. Memada ke tak? Memada, tak ada masalah. Okey, boleh faham? Bahkan di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama, mereka tidak mensyaratkan debu. Dalam mazhab Hanafi tidak disyaratkan debu. Dalam mazhab Hanafi tidak disyaratkan debu. Begitu kan Maulana kan? Dalam mazhab Hanafi tidak disyaratkan debu. Bahkan batu. Kok yang ada atas tanah. Ada atas tanah, batu. Tak ada benda pun. Pergi tepuk gitu je. Boleh ke tak? Boleh dalam mazhab Hanafi. Sebab perkataan fatayammamu sa'idan. Sa'idan ni maksudnya setiap benda yang ada pada muka bumi. Baik, cuma mazhab Imam Syafi'i mensyaratkan tanah yang mempunyai debu. Bukanlah mesti kena penuh, kena belaka debu ni biar nampak. Buat macam pakai bedok. Bedok kan gitu. Tu kita kena faham masalah ni. Lepas tu وَيُفَرِّقُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الضَّرْبِ عَلَى التُّرَابِ فِيهِمَا. Ini sunat. Sunat dia menjarangkan akan jari-jarinya. Mana-mana merenggangkan jari-jarinya ketika tepuk di atas tanah. Fihima ay fi darbatain. Pada keduanya, pada dua kali tepuk saat itu. Wa yajibu naz'ul khatami fi darbati tsaniyah, dan wajib cabut cincin pada tepukan kali yang kedua. Sebenarnya wajib cabut cincin bukan pada tepuk kali yang kedua, tapi pada sapu, supaya kena sapu di bawah cincin. Kalau misalnya ia masa tepuk saat itu dia nak cabut cincin pun tak ada masalah. Yang penting masa sapu saat itu rata. Baik. Hanya sekadar menggerakkan cincin tidak memada. Melainkan kalau digerakkan keluar, buat masuk balik. Kalau gerakkan gini tidak memada. Berbeza dengan berwudu. Berwudu kalau gerak gini sudah memadakan air, dia meresap masuk di bawah cincin. Katanya walau ahdatha bainan naqli wa mashil wajhi batal wa wajaba akhdhun thani. Gitu kan? Katanya sekiranya berhadas, dia berhadas bainan naqli, di antara pindah. Pindah dia pindah tanah. Wa mashil wajhi, dan sapu muka. Kata dia batal. Baik, batal benda, batal pindah tanah. Berarti mana? Batal dia ai batala naqlu turab. Batal pindah tanah. Kita baru ni kita bincang antara rukun tayamum. Okey, rukun tayamum antara rukun tayamum ataupun wajib tayamum adalah tengok pada yang kedua dan yang ketiga dikena qasdut turab wa naqlu, qasak tanah dan pindah tanah. Mesti kena ada pindah. Jadi pindah tanah dia termasuk dalam rukun tayamum ataupun masuk dalam wajib tayamum. Okay, boleh faham? Pindah tanah. Masa pindah tanah mesti kena ada niat di situ. Oleh kerana tayamum, permulaan sungguh tayamum adalah sapu muka, maka kena ada juga niat pada sapu muka. Faham? Di antara pindah tanah dengan sapu muka mesti kena ada niat. Tiba-tiba orang ni masa pindah tanah memang dia niat untuk bertayamum ataupun untuk mengharuskan sembahyang zuhur, asar sebagai contoh, sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu asar. Tiba-tiba dalam perjalanan nak sampai ke muka, dia cakap dengan kawan dia dah sedar dah, lupa dah. Sampai muka, niat pula. Atas pandangan ni batal pindah, kena pindah mula. Kita boleh faham. Tapi ni bukan pandangan mu'tamad. Ni bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad yang penting masa kita kita pindah tanah, kita niat, ada niat. Masa kita sapu ada niat. Itu mengikut pandangan mu'tamad. Baik. Sebenarnya masalah niat ni, Allah Rabbi, masalah niat. Kadang-kadang musibah kepada penuntut ilmu, dia bincang berkenaan dengan niat secara terperinci
Sedangkan dalam masa yang sama dia tidak memahami hakikat niat. Dia tidak memahami hakikat niat. Allah Rabbi. Akhirnya timbul was-was itu di antara musibah menimpa kepada sebahagian daripada penuntut ilmu. Dia sebenarnya niat ni bukanlah suatu benda yang payah. Niat ni benda niat al-iradah al-mutawajjihah nahwal fi'l. Kehendak yang ada dalam hati yang dihalakan kepada perbuatan, itulah yang dinamakan sebagai niat. Niat ni adalah ibadatul qalb, kesedaran yang ada dalam hati untuk melakukan sesuatu dipanggil niat. Niat bukan suatu benda yang payah. Jangan pernah kamu bangun beberapa kali dah. Kita sembahyang fardu zuhur sahaja. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Adakah disyaratkan niat begitu? Tidak disyaratkan niat begitu. Waktu percakapan hati dah. Tapi sahnya ia tidak disyaratkan niat sampai kepada tahap itu. Setiap perbuatan kita yang disengajakan ada niat. Setiap perbuatan kita yang disengajakan ada niat. Pernah kita buat contoh beberapa kali sebelum daripada ni kan. Jadi kalau orang tu, tengok, kalau orang tu masa tepuk, dia memang nak mengharuskan sembahyang. Masa dia angkat tangan pergi ke muka, dia nak mengharuskan sembahyang. Sebenarnya sepanjang dia tepuk sehingga sapu-sapu muka ada niat. Bukan setakat tu, nanti sapu tangan pun ada niat. Sebenarnya apa yang kita buat yang paling sempurna? Kita sembahyang. Sebenarnya hak yang diwajibkan adalah niat pada takbiratul ihram. Lepas tu tidak disyaratkan niat. Tetapi kita dari start daripada awal sembahyang sampai ke akhir sembahyang, kita sudah kita sembahyang. Kita sudah kita sembahyang. Kita sudah kita sembahyang. Itu dipanggil kita mengekali niat sehingga akhir sembahyang. Okey, boleh faham? Dia mengekali niat, dia terbagi kepada dua. Dipanggil istishab an-niyati, istishabun niyati Allah Rabbi al-dhikri. Yang keduanya istishabun niyati al-hukmi. Dia apa yang diwajibkan kepada kita adalah mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada hukum. Maksudnya ketika kita sembahyang, kita jangan memalingkan niat kepada benda yang baik. Adapun mengekalkan niat nisbah kepada al-dhikri, kekal sampai ingat sampai habis sembahyang, waktu tidak diwajibkan. Apa yang diwajibkan hanya pada takbiratul ihram kalau dalam bab sembahyang. Tapi sebenarnya setelah atau tidak setelah, kita dari start daripada awal sembahyang sampai ke akhir sembahyang, sebenarnya kita ada niat. Setiap kali kita buat dalam sembahyang ada niat. Niat adalah suatu benda yang cukup mudah. Dan beberapa kali dah kita buat contoh berkenaan dengan niat. Baik. Katanya walau ahdatha ba'dan baina an-naqli wa mashi al-wajhi batal. Ay batala an-naql. Kena ambil semula tanah. Wa wajaba akhdhun thani. Wajib ambil yang kedua. Kena ambil semula. Tapi ini bukan pandangan hak yang mu'tamad. Baik. Katanya mubtilatut tayammum, perkara yang membatalkan tayammum. Wa yabtulu tayammum 'anil wudu'i bi nawaqidil wudu'. Batal tayammum ganti daripada wudu. Berarti boleh. Batal tayammum 'anil wudu'. Tayammum daripada wudu. Maksudnya an badaliyah nama dia. An badaliyah. An ada beberapa makna. Antara makna bagi an adalah badaliyah. Ganti daripada batal tayammum yang menjadi pengganti kepada wudu. Binawaqidil wudu, dengan sebab perkara-perkara yang membatalkan wudu. Baik, maksudnya setiap perkara yang membatalkan wudu, ia membatalkan tayammum. Tapi syarat tayammum itu adalah pengganti kepada wudu. Kita ada tayammum pengganti kepada wudu, dan kita ada tayammum pengganti kepada mandi wajib. Setiap tayammum ataupun setiap perkara yang membatalkan wudu, ia membatalkan tayammum jika tayammum itu adalah pengganti kepada wudu. Itu maksudnya. Dan antara perkara yang membatalkan tayammum lagi adalah wa bitawahhumi qudratihi ala ma'in yajib isti'maluhu, dan dengan tawahhum. Ataf pada kata binawaqidul wudu. Batal tayammum ganti daripada wudu dengan sebab tawahhum. Dia beranggapan qudratihi, mampunya ala ma'in, di atas air, yajib isti'malu, yang wajib digunakan air. Asal dia bertayamum ni kerana dia tidak mampu guna air. Mungkin tidak mampu guna air kerana tak ada air,
ataupun tidak mampu guna air kerana dia sakit. Tiba-tiba dia beranggapan bahawasanya dia mampu guna air. Dengan makna air ada. Okay, boleh faham? Dia tayamum kerana tak ada air. Tiba-tiba, air ada. Dia beranggapan air ada. Maka, batal tayamum dia. Ataupun dia bertayamum kerana sakit. Tiba-tiba, benda dia beranggapan, aku boleh guna air. Sihat dah air. Maka batal tayamum. Jelas? Baik, itu maksudnya. Contoh karu'yati sarabi, seperti melihat sarab. Apa itu sarab? Orang kafir amal dia adalah kasarabin biqi'atin. Sarab, mana ada sarab? Kita tengah panah, ni sejak ni tengah panah, kita tengok atas jalan satu gelap macam air. Cakap benda kita panggil dia Fata Morgana. Betul? Bahasa Terengganu? Bahasa Terengganu. Tu ilah bahasa Terengganu dia tak ilah. Apa bagi dia? Apa bagi dia gitu? Fendi orang pandai. Benda bagi memang. Tak tahu apa? Bergandung. Bergandung, orang panggil bergandung. Okey, tak apalah. Yang penting kita faham. Jadikan dia semayang kerana tidak ada air. Tiba-tiba dia tengok, mana macam ada air. Okey, itu tawahum. Tawahum kan yakin. Tawahum ni maksudnya macam ada air. Tak yakin ada air, batal tak? Sebab orang yang tayamum kerana tidak ada air, mesti kena yakin tak ada air. Selama ada beranggapan macam ada air, bermakna dia tidak yakin tak ada air, maka tak jadi tayamum tersebut. Okey, boleh jelas? Karu'yati sarab, seperti melihat sarab. Apa dia sarab? Fata Morgana. Al-Rakbin. Dia Rakbin ni maksud dia Rakb. Dia perkataan Ar-Rakb dalam bahasa lughah adalah digunakan kepada 10 ke atas, 10 orang ke atas daripada gulung ataupun orang yang menaiki unta ataupun kuda di dalam perjalanan ni. Okey, cakap kita ni rombongan kuda ataupun rombongan unta, rombongan yang menaiki unta, rombongan yang menaiki kuda, 10 orang ke atas. Itu makna ar-rakb. Perkataan ar-rakbu dalam bahasa Arab pada lughahnya adalah digunakan untuk 10 orang ke atas, untuk penunggang kuda ataupun penunggang unta di dalam perjalanan. Okey, cakap kita benda karu'yati sarabin aw rakbin, ataupun satu rombongan. Dia melihat satu rombongan, ada air kali pada dalam rombongan tersebut. Jadi bermakna dia tidak yakin dah tak ada air. Maka batal tayamum dia. Melihat saat itu qabla solah, sebelum daripada sembahyang. Jadi kalau orang tu bertayamum kerana tidak ada air, tiba-tiba dia tawahum mampu guna air sebelum daripada sembahyang. Qabla solah ta'alluq pada tawahum, bi tawahumi, ta'alluq pada tawahum. Tawahum saat itu sebelum daripada sembahyang. Sebelum daripada sembahyang, dia tawahum beranggapan dia mampu untuk menggunakan air yang diwajibkan kepada dia pada asalnya menggunakan air. Baik. Maka batal tayamum dia. Okey, sebelum sembahyang. Kita ada sebelum sembahyang, dalam sembahyang, lepas sembahyang. Dia ada hukum berbeza. Sebelum sembahyang, batal secara mutlak tayamum dia. Maksud dia batal secara mutlak, sama ada dia bertayamum pada tempat yang kebiasaan ada air ataupun tempat yang kebiasaan tak ada air. Sebab hukum berbeza. Kalau dia bertayamum pada tempat yang kebiasaan ada air, maka wajib dia kena ulang balik sembahyang tersebut. Sembahyang tersebut tidak menggugurkan kefarduannya, ataupun sembahyang tersebut tidak menggugurkan kefarduan sembahyang. Sembahyang yang dilakukan dengan tayamum tersebut tidak menggugurkan kefarduan sembahyang, mesti kena ulang balik. Ini mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan muqtamad mazhab Imam Syafi'i. Berbeza dengan dia bertayamum pada tempat yang kebiasaan tidak ada air. Kebiasaan
tak ada air, maka apabila dia sembahyang dengan tayamum tersebut, gugur kefarduan sembahyang. Maksudnya kayak gini tidak perlu diulang semula. Okey. Jadi orang ni dia bertayamum, tak kira bertayamum di mana tempat sekalipun. Yang penting dia bertayamum kerana tidak ada air, ataupun dia bertayamum kerana tidak mampu guna air kerana dia sakit. Tiba-tiba dia tawahum, dia beranggapan bahawasanya dia boleh dah guna air ada, ataupun dia mampu dah guna air sebab baik sakit dia, baik dah. Macam baik dah sakit aku ni. Maka ketika tu batal tayamum dia. Kalau sekiranya berlaku sebelum daripada sembahyang. Okey, boleh? Qabla solat ta'alluq pada ya tawahum. Au fiha atas pada qabla solat, ataupun dia tawahum di dalam sembahyang, tengah sembahyang, Allahu akbar, tiba-tiba tawahum ada air. Faham? Tawahum ada air. Ataupun tawahum bahawasanya sakit dia telah sembuh. Kalau benda tu berlaku dalam sembahyang, maka kita kena tengok dulu. Tengok lagu mana sembahyang dia gugur dok kefarduan dengan sebab tayamum tersebut. Kalau sembahyang dia gugur dengan kefarduannya dengan sebab tayamum tersebut, dia perlu kena teruskan sembahyang tanpa perlu berhenti. Tetapi kalau sembahyang dia tidak gugur dengan tayamum tersebut, maka perlu dia kena berhenti dan dia kena cari air, kena dapatkan air. Okey, jelas? Itu maksudnya au fiha, ataupun di dalamnya, dalam sembahyang. Wa kanat, dan adalah sembahyang itu mimma tu'adu, daripada barang, yakni daripada ibadat sembahyang yang diulangkan semula. Bagaimana kau sembahyang yang diulangkan semula? Katayammumi hadirin di faqdil ma', seperti tayamum orang yang hadir. Orang yang hadir ni maksudnya orang yang ada di kampung. Dia hadir, lawang dia musafir. Hadar, lawang dia safar. Hadir, lawang dia musafir. Hadar, lawang dia safar. Jadi orang kampung. Jadi orang tu duduk kampung bermakna dia tayamum pada tempat yang kebiasaan ada air. Maka sembahyang dia wajib kena ulang balik. Seperti tayamum orang yang hadir kerana tidak ada air. Baik. Katanya, maka ia termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk juga. Perkara yang membatalkan wuduk, perkara yang membatalkan tayamum juga. Jadi pendek ini. Sekali lagi ya. Antara perkara yang membatalkan tayamum adalah dengan sebab tawahum, beranggapan begitu. Kalau beranggapan dia mampu dah menggunakan air sebelum daripada sembahyang, batal tayamum dia. Ataupun dalam sembahyang juga batal tayamum dia, kalau sembahyang tu adalah sembahyang yang perlu diulangkan semula. Gitu. Allah Rabbi. Fa illam tu'ad, maka jika tidak diulangkan sembahyang tersebut. Sembahyang tu tak diulang dah. Gugur dah kefarduan dia. Contoh kata tayamum musafirin safaran tawilan. Seperti tayamum seorang yang bermusafir sebagai perjalanan yang panjang, yang jauh, cukup 2 marhalah. Itu maksud tawilan. Fala, maksud dia fala, maka tidak, ai fala yabtulu tayammumuhu. Oh, rekah sangat. Mudah jadi fa illam tu'ad ka tayammum musafirin safaran tawilan fala. Mudahnya. Fala yabtulu tayammum, maka tidak batal oleh tayamum dia. Tayamum tidak batal. Dan kalau tayamum tak batal, sembahyang pun tak batal. Dan bagaimana dia kena buat? Wa yutimmuha, dia kena menyempurnakan sembahyang tersebut. Wa tujzi'u, dan sembahyang itu memadai. Baik. Lakin, tetapi walaupun tak batal dan dia boleh sempurnakan sembahyang dia, dan sembahyang itu memadai. Maksud memadai ini, sembahyang tersebut menggugurkan kefarduan. Itu makna memadai. Tak perlu ulang balik dah. Tetapi yundamu qat'uha, disunatkan memutuskan sembahyang itu. Sunat putuskan sembahyang. Cakap dia putus, berhenti. Tengah-tengah sembahyang, rasa macam ada air, berhenti, dapatkan air itu. Sebab dia liyasta'nifaha, supaya dia memulakan sembahyang itu berwuduk dengan wuduk. Untuk dia memulakan sembahyang itu dengan wuduk. Katanya wa in ra'ahu fi naflin wa nawa 'adadan atammah wa illa farak'atain. Sekiranya ra'a, melihatlah, kembali kepada
Mutayammim. Fa'il bagi ra'a kembali kepada mutayammim. Ra'a ai huwa kembali kepada mutayammim. Sekiranya orang yang bertayamum melihat, hu kembali kepada air, melihat air. Fi naflin, di dalam sembahyang sunat. Dia melihat air di dalam sembahyang sunat. Wa nawa adadan, dan dia telah berniat adadan akan bilangan. Adadan maksudnya bilangan rakaat. Dia telah niat bilangan rakaat. Atammah, maka dia kena menyempurnakan bilangan tersebut. Allah Rabbi. Nak faham ni kena buka benda lain. Dia kena buka benda lain. Sekarang ni kalau kita sembahyang sunat mutlak, kita sembahyang sunat mutlak, ataupun kita sembahyang sunat, adakah disyaratkan kita berniat bilangan rakaat tersebut? Kita sembahyang fardu zuhur, adakah kita syarat kita kena niat bilangan rakaat sembahyang fardu zuhur? Bilangan rakaat tidak disyaratkan. Okay, boleh faham? Bilangan rakaat tidak disyaratkan. Bilangan rakaat tidak disyaratkan. Jadi orang tu dia nak sembahyang sunat mutlak. Dia tidak niat bilangan rakaat. Saja aku sembahyang Allah. Dia nak sembahyang rakaat, ikutlah nak sembahyang rakaat pun. 1000 rakaat pun tak ada masalah. Walaupun mustahil pada adat. Mustahil pada adat. Tidak. Sembahyang 1000 rakaat. Mi seumur hidup, umur 25 tahun. Benar tak sembahyang 1000 rakaat? 100 rakaat tak benar. So kata 1000 tau. Tidak gitu. 20 rakaat pun sembahyang tarawih 20 rakaat. Tu pun puas betul. Tapi kat sini pernah tak mau. Buat senang dulu aja kan. Okey. Jadi benda orang ni kalau dia niat saja aku sembahyang sunat mutlak Allahu akbar tanpa meletakkan bilangan rakaat, boleh dia sembahyang banyak mana. Okey, boleh faham? Jelas kan? Baik. Kalau dia meletakkan bilangan, dia sebenarnya ada sembahyang yang dia meletakkan bilangan, boleh dia tambah di atas bilangan yang ditetapkan, dan boleh dia kurangkan daripada bilangan yang ditetapkan, dan ada sembahyang tidak boleh dia tambah di atas bilangan yang ditetapkan, dan tidak boleh dia kurang daripada bilangan yang ditetapkan. Perbincangan yang panjang. Okey, cuma kita nak kabarkan ya. Katakanlah dia saat ni sembahyang sunat, dia meletakkan bilangan. Okey, katakanlah sembahyang sunat qabliyah ataupun ba'diyah zuhur. Dia 4 rakaat. Boleh kita buat 2 rakaat, dan boleh kita buat 4 rakaat sekaligus. Okey, jelas? Nampak kan? Kita boleh buat 2 rakaat, dan boleh kita buat 4 rakaat sekaligus. Okey, tengok sekarang ni orang ni dia sembahyang dengan tayamum, sembahyang sunat dengan tayamum pada tempat yang kebiasaan tak ada air. Dia pun Allahu akbar. Tiba-tiba ada air. Ketika dia sembahyang, okey, dia boleh teruskan sembahyang dia sebab dia tayamum pada tempat yang kebiasaan tak ada air. Kita boleh faham? Jelas tak? Kalau dia buat 2 rakaat, tengok dia buat 2 rakaat. Lepas daripada selesai awak ni, boleh tak dia nak sembahyang yang kedua dengan tayamum tersebut? Tak boleh tak. Sebab dia tayamum kerana tak ada air, sedangkan sekarang ni ada air. Faham tak ni? Faham tak ni? Okey, sekarang ni dia 2. Buat 2 kan? Masalah sekarang ni dia bukan buat 2, dia ni awak 4 sekaligus. Adakah perlu dia kena bagi salam di atas 2 rakaat ataupun dia boleh teruskan? Tengok kata dia, wa in ra'ahu fi naflin wa nawa 'adadan atammahu. Kena sempurnakan bilangan tersebut tanpa perlu berhenti di atas 2 rakaat. Wa illa, dan jika tidak, dia illa ni bukan illa melainkan bukan haraf istisna ni, bukan alat yang digunakan untuk istisna, ada istisna bukan. Illa ni asalnya wa illam yanwi 'adada. Biasanya adalah wa illam yanwi 'adada. Dia buang perkataan yanwi, buang perkataan adada, tinggal jadi illa saja. Sekiranya tidak begitu, sekiranya dia tidak berniat bilangan, maka farak'atain, dia kena sempurnakan 2 rakaat. Farak'atain ay fasalla raka'atain. Dia kena sembahyang sebanyak 2 rakaat saja. Kalau dia tidak niat bilangan, kena cukup 2 rakaat.
Baik, Abi. Katanya wala yajuzu bitayammumin akthar min fariidatin wahidatin maktubatin aw manzurah. Dan tidak harus tidak harus bitayammumin, tidak harus dengan makna tidak sah. Bitayammum dengan satu tayammum, tidak sah dengan satu tayammum. Aktsaru min fariidah, lebih banyak daripada satu fardu. Fariidah wahidatin, fardu yang satu. Jadi untuk satu tayammum atau satu tayammum hanya untuk satu fardu sahaja. Tidak boleh satu tayammum kita nak buat lebih daripada satu fardu. Fariidatin wahidatin maktubatin, yang ditetapkan sembahyang fardu 5 waktu itu maktubat, atau manzurah ataupun sembahyang yang dinazarkan. Maksudnya fardu saat itu tak kira lah fardu 5 waktu ke ataupun fardu nazar ke, tak kira. Satu tayammum hanya untuk satu fardu. Masalah sunat ikutlah banyak mana. Wa ma syaa minan nawafili wal jazaa wal janaiz. Dan dia boleh sembahyang dengan tayammum satu apa yang dia kehendaki daripada an-nawafil wal janaiz, sembahyang sunat-sunat dan sembahyang jenazah. Dia sembahyang jenazah walaupun fardu kifayah, tapi dalam bab tayammum ni dia mengambil hukum sembahyang sunat. Dia mengambil hukum sembahyang sunat. Maksudnya banyak-banyak pun tidak menjadi masalah dengan satu tayammum. Baik. Seterusnya, habis bab tu kita masuk dalam bab baru pula. Babul haid, bab pada membincangkan tentang haid. Aqallu sinnin tahidu fihi al-mar'atu istikmalu 9 sinina taqriban. Falau ra'athu qabla 9 sinin li zamanin la yas'u tuhran wa haydan fahuwa haydun wa illa fala. Wala hadda li akhirih fayumkinu ila al-maut. Jadi bab haid. Haid ni adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan dalam waktu-waktu yang tertentu. Dan ada umur haid dan ada tempoh haid. Baik. Perbincangan darah haid adalah perbincangan yang paling rumit lah. Kalau sekiranya ada darah istihadah, kalau tak ada istihadah, tak rumit mana. Baik. Babul haid, bab pada membincangkan tentang haid. Dalam bab haid mula-mula sekali dia bincang berkenaan dengan umur haid. Dia umur haid dia terbagi pada dua. Yang pertamanya aqal, yang keduanya sebanyak-banyak. Okey. Aqallu sini, sekurang-kurang umur. Tahidu fihi al-mar'ah, yang keluar darah haid fihi, padanya, pada umur tersebut oleh seorang perempuan, sekurang-kurang umur yang perempuan boleh keluar darah haid adalah istikmal sempurna 9 sinin, 9 tahun takriban, lebih kurang. Maksudnya bukanlah tepat-tepat, sempurna 9 tahun lebih kurang. Yang dimaksud dengan sempurna 9 tahun adalah cukup 9 tahun, masuk tahun yang ke-10. Faham tak? Sempurna 9 tahun, masuk tahun yang ke-10. Okey, katakanlah orang puan ni dilahirkan pada 1 Muharram 1410 Hijrah. Dia dilahirkan pada 1 Muharram 1410. 1 Muharram 1411 umur dia setahun. 1 Muharram 1412 umur dia 2 tahun. Faham? Jadi bermakna 1 Muharram 1419 umur dia 9 tahun. Okey, itu cukup 9 tahun. Jadi 2 Muharram 1419 bermakna dia telah melangkah kepada tahun yang ke-10. Mula masuk tahun yang ke-10. Berarti tak makna istikmal, cukup 9 tahun. Okey, cukup 9 tahun. 9 tahun di sini kena guna tahun Islam, bukan tahun Masihi. Sebab dia ada perbezaan di antara tahun Islam dengan tahun Masihi.
Jadi kena guna tahun Islam. Baik, setiap benda ataupun setiap hukum hakam yang berkait dengan tahun mesti kena guna tahun Islam. Tidak boleh guna tahun Masihi. Yas'alunaka 'anil ahillah, apa tu? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka itu bertanya kepada ibu yang Muhammad tentang anak-anak bulan. Kan kita tahun Hijriah mengikut kepada dia pergerakan bulan. Mereka itu bertanya kepada Muhammad Muhammad tentang anak bulan. Bulan-bulan kecil, dah. Betul? Tu kecil bulan. Okey, anak bulan. Dah. Mereka tanya kepada Muhammad Muhammad tentang anak bulan. Qul, kata oleh Muhammad Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Anak bulan ni sebenarnya adalah waktu-waktu bagi manusia. Nah, sebab itulah kena ingat, setiap hukum yang berkait dengan bilangan tahun mesti kena guna tahun Islam, tidak boleh guna tahun Masihi. Dan antara musibah, tadi musibah dah, sedih musibah pula. Musibah yang menimpa sebahagian daripada masyarakat kita adalah membuat pengiraan zakat mengikut tahun Masihi. Itu ada salah. Tak betul. Kalau itu adalah salah. Dia tidak boleh buat pengiraan zakat mengikut tahun Masihi. Mesti kena tahun Islam. Kalau buat pengiraan zakat tahun Masihi, maka dalam tempoh 30 tahun, setahun tak bayar zakat. Dalam tempoh 30 tahun, setahun tak bayar zakat. Sebab tempoh 30 tahun. Kalau bulan Masihi 30 tahun, bulan Islam ia akan jadi berapa? 31 tahun. Kita boleh fahamkan? Jadi setahun tak bayar zakat. Itu adalah salah. Baik. Katanya 9 tahun. Okey, selesai. Takriban, apa dah takriban? Lebih kurang. Maksudnya lebih kurang, kalau tak cukup 9 tahun sikit lagi, tubik dah darah, maka kira haid. Maksud lebih kurang, bukan tepat-tepat. Dalam bahasa Arab, kalau taqrib makna lebih kurang. Tapi kalau tahdid, tu tepat-tepat. Mesti tepat-tepat 9 tahun ke? Ataupun kalau kurang sikit pun, tak apa dah, haid dah. Kata ulama taqrib, kurang sikit pun haid dah. Tapi kalau kurang banyak dah ya. Umur 7 tahun tu bik dah darah, bukan haid. Umur 8 tahun tu bik dah darah, bukan haid. Umur dia dekat-dekat 9 tahun, tapi tak cukup lagi 9 tahun, tu bik dah darah. Kata ulama, kalau sikit, tak cukup 9 tahun, sikit lagi, haid lah. Kalau banyak, tak haid lah. Okay, boleh faham? Dah kita nak kira sikit banyak tu pun dia. Ulama kira gini. Ni ulama kira. Sikit banyak kira gini. Cuba kita gabungkan di antara suci dengan haid. Ambil yang paling kurang sekali. Berapa hari? Gabungkan, campurkan di antara haid dengan suci. Hak paling kurang sekali. Berapa hari sekali? 16. Sekurang-kurang suci 15, kurang haid sehari semalam. Jadi 16 hari. Daripada okey, selesai. Jadi bermakna daripada keluar darah hingga nak cukup 9 tahun. Kalau 16 hari ke atas, daripada keluar darah nak cukup 9 tahun, 16 hari ke atas, maka kira banyak orang. Sebab celah tu boleh memuatkan sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Maka darah yang keluar itu bukan darah haid. Kita boleh faham? Tetapi daripada keluar darah nak cukup 9 tahun, tidak dapat memuatkan 16 hari. Maksudnya di bawah 16 hari, 15 hari setengah, ataupun 15 hari, 14 hari, 15 hari setengah lagi nak cukup 9 tahun, tiba-tiba tubik darah dah haid. Okey, boleh faham? Boleh faham? Jelas kan? Nabi katanya, falau ra'athu, okey, ada takriban. Falau ra'athu qabla 9 sinin. Sekiranya seorang perempuan melihat darah. Ra'at kembali kepada al-mar'ahu, kembali kepada darah. Dia melihat darah qabla 9 sinin. Sebelum 9 tahun. Sebelum cukup 9 tahun tengok ada darah. Tapi sebelum saat itu li zamanin, bagi suatu tempoh la yasa'u, yang tidak telus, tidak dapat memuatkan.
tuhran wa haidan, akan suci dan haid. Okey. Ini payah tidak dapat telus, tidak dapat memuatkan, tidak dapat telus satu suci dan satu haid. Benda pula benda pula. Okey, gini. Kita kena ingat satu suci satu haid. Ambil yang paling kurang berapa hari kalau campur dua tu ni? Sudahlah. 16 hari. Tak itu. Sebab suka pahit. Suka pahit dia sehari semalam. Betul? Suka puasa suci 15 hari. Okey, 16 hari ni panggil tempoh yang telus untuk satu haid dan satu suci. Tempoh yang boleh memuatkan satu haid dan satu suci. Okey, boleh faham? Dia ni melihat darah sebelum 9 tahun. Bagi tempoh 9 tahun saat itu, tempoh dia sebelum 9 tahun, tempoh dia saat itu tidak telus satu suci dan satu haid. Maksudnya tidak telus 16 hari. Tak telus 16 hari. Maksud dia tak sampai 16 hari. Mungkin 15 hari setengah. Mungkin 15 hari 20 jam. Mungkin 14 hari, mungkin 13 hari, mungkin 12 hari, mungkin 11 hari. Maka iaitu darah tersebut adalah haidun. Ni sebenarnya dia nak mari, dia nak contoh masalah takriban. Takriban. Okay, boleh faham kan? Takriban, lebih kurang sikit pun dikirakan haid dah. Jelas tak? Baik. Wa illa fala. Oh, ni payah ayat. Wa illa fala. Mudah je. Jika tidak, maka tidak. Oh, mudah je. Jika tak gitu, maka bukan hukum gitu lah. Boleh. Dan jika tidak, tadi kan? Tidak telus. Dan jika tidak telus. Jika tidak telus. Dalam kaedah nafyun nafi itsbatun. Nafi kang nafi adalah isbat. Jika tidak telus, maksudnya jika telus. Jika telus sekali suci sekali haid. Di antara keluar darah hingga cukup 9 tahun. Maksudnya daripada keluar darah hingga 9 tahun 16 hari ke atas. Fala maka tidaklah darah tersebut sebagai darah haid. Itu maksud dia. Fala ay falaysa bihaidin, maka bukanlah ia haid. Itu wa illa fala. Wala hadda li akhirih, dan tidak ada had bagi penghujung haid. Mazhab Imam Syafi'i kena ingat, penghujung haid tidak ada had. Orang puan umur 40 tahun 50 tahun, kalau tubik darah cukup syarat haid. Umur 60 tahun, kalau tubik darah cukup syarat haid, dihukumkan haid. Umur 90 tahun, tubik darah cukup syarat haid, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i tidak ada hak bagi sebanyak-banyak umur haid. Wala hadda li akhiri ay li akhiri sinnin tahiru fihi al-mar'ah. Tidak ada had bagi penghujung umur yang perempuan datang darah haid. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mazhab lain meletakkan tempoh umur paling tinggi perempuan datang haid. Kita boleh faham? Mazhab Imam Syafi'i tak ada. Mazhab Imam Syafi'i umur berapa sekalipun, kalau sekiranya cukup syarat haid, maka darah tidak haid. Mudah je. Sebab tu dia kata fayumkinu ilal maut, maka mungkin boleh. Fayumkinu ay fayumkinu al-haidu ilal maut, hingga kepada mati. Sebab mati ya. Katanya wa aqallul haid yawmun wa laylah wa ghalibuhu 6 aw 7 wa aktharuhu 15 yawman. Kita berhenti sini dulu untuk malam ni. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.